Raja 12 menunjukkan 34 sisi ABCD dan KLMN dilukis pada satu Sata Chartes. Oke, ini merupakan Sata Chartes tersebut. Oke, soalan pertama diberi maklumat penjelmaan T ialah translasi negatif 52, penjelmaan P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 4, penjelmaan R ialah putaran 90 derajat, lawan arah jam pada pusat 24. Oke, soalan diberi, nyatakan koordinat image bagi titik B di bawah setiap penjelmaan berikut: penjelmaan T, penjelmaan P, dan penjelmaan R. Yang pertama, disuruh kita nyatakan koordinasi image bagi titik B di bawah penjelmaan T. Oke, titik B. Bermaksud titik B adalah objek. So, titik B adalah objek. Koordinat titik B adalah X6, Y2. So, koordinat titik B adalah 62. Oke, untuk menentukan image T, diberi maklumat bahwa penjelmaan T ialah translasi negatif 52. So, apabila translasi, kita boleh menentukan penjelmaan T dengan kita menggunakan translasi yang diberi, negatif 52. Bermaksud, titik B berada pada titik tersebut. So, untuk menentukan penjelmaan T, diberi maklumat translasi negatif 52. Oke, negatif 52. So, bermaksud, apabila translasi, kita boleh langkah ataupun lompat untuk menentukan di mana penjelmaan bagi T. Oke, memandangkan negatif, kita boleh bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini untuk X. Seterusnya Y2. So, memandangkan dia positif, bermaksud dia akan ke atas. 1, 2. Bermaksud di sini adalah penjelmaan bagi T. Image bagi titik B di bawah penjelmaan T. Oke, soalan minta kita menentukan koordinat image. So, apabila koordinat, kita boleh tahu koordinat image dengan menentukan di mana titik tersebut berhenti pada paksi X ataupun Y. Oke, pada paksi X dia 1. X 1. So, X 1, Y 4. So, Y 4. Bermaksud ini merupakan koordinat image bagi titik B di bawah penjelmaan T. Dan seterusnya, koordinat image bagi titik B di bawah penjelmaan P. Oke, P diberi maklumat pantulan pada garis Y sama dengan 4. Bermaksud pada garis Y 4 merupakan garis pantulan. So, kita garis Y sama dengan 4 garis pantulan. So, kita garis. Apabila kita sudah garis, ini merupakan garis pantulan. Oke, soalan minta untuk mencari koordinat image bagi titik B di bawah penjelmaan P. Oke, untuk menentukan koordinat, kita telah diberitahu bahwa B adalah objek. So, untuk kita mengetahui image bagi D di bawah penjelmaan P, kita perlu memantulkan objek untuk menjadi image. So, ini merupakan garis pantulan 1, 2. Oke, apabila objek pantulan 2, bermaksud image yang dipantulkan pun akan 2, 1, 2. Bermaksud di sini adalah titik image bagi titik B di bawah pantulan P. Oke, soalan minta untuk menentukan koordinat image. So, untuk menentukan koordinat image, kita just tengok dia berada pada paksi X berapa dan paksi Y berapa. Oke, terletak pada kedudukan tersebut. So, B X 6, B X 6. So, kita tulis pada kedudukan paksi X 6 dan paksi Y 6. So, Y 6. Jadi, ini merupakan image bagi titik B di bawah penjelmaan P. Soalan 3 Roman, diminta koordinat image bagi titik B di bawah penjelmaan R. R diberi maklumat ialah putaran 90 derajat lawan arah jam pada pusat 24. Sebelum itu, kita perlu menentukan pusat terlebih dahulu. Oke, pusat adalah koordinat 2, 4. Bermaksud pusat terletak pada 2, 4. Bermaksud pusat terletak pada titik tersebut. Selepas kita mengetahui pusat tersebut berada pada titik ini, kita boleh garis kepada objek. Objek adalah titik B. So, kita garis. Oke, apabila kita sudah garis, kita diberi maklumat bahwa dia berputar 90 derajat pada lawan arah jam. Bermaksud lawan arah jam akan bergerak ke kanan. So, bermaksud dia akan bergerak ke sini.
Oke, 90 darjah. Oke, kita boleh menggunakan alat tersebut untuk mengukur di mana 90 darjah, putaran 90 darjah. Oke, 90 darjah terletak pada titik tersebut. Bermaksud di sini adalah putaran 90 darjah. Apabila kita dapat sudah mengenal pasti, kita just perlu cari koordinat image bagi titik B di bawah penjelmaan R. So, untuk mencari koordinat, kita sudah tahu bahwa objek terletak pada titik tersebut. Oke, untuk mencari X berapa, untuk mencari koordinat tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pusat ke objek berapa panjang, ataupun kita boleh mengetahuinya dengan kita mengira 1, 2, 3, 4. Ini adalah dari pusat ke objek. Untuk kita mengetahui objek terletak di mana, kita just ikut juga macam mana untuk objek. So, pusat ke image kita, tadi pusat ke objek 4. So, untuk menentukan image, dia pusat ke image 4. 1, 2, 3, 4. Bermaksud, image bagi titik B terletak pada titik tersebut. Titik B terletak pada titik tersebut di bawah penjelmaan R. Oke, sekarang kita just perlu untuk mengetahui koordinat image bagi titik tersebut. Oke, terletak pada titik tersebut. So, B, X, pada paksi X 4. So, kita tulis pada paksi X 4. Pada paksi Y 8. So, pada paksi Y kita tulis pada paksi Y 8. So, bermaksud ini adalah koordinat image bagi titik B di bawah penjelmaan R. Ya, soalan B, diberi titik Q ialah image bagi titik B di bawah satu translasi. Tentukan translasi tersebut. Oke, diberitahu titik Q ialah image bagi titik P. Bermaksud titik P adalah objek, manakala titik Q adalah image. Titik P tadi adalah objek. Titik Q adalah image. Oke, untuk menentukan translasi tersebut, kita perlu dari objek untuk ke image. So, dari objek untuk ke image. Oke, dari objek ke image, kita perlu langkah ataupun lompat sebanyak, oke, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bermaksud Y sama dengan 6. Oke, memandangkan dia ke bawah bermaksud dia adalah negatif. Kita tulis dahulu Y sama dengan negatif 6. Sekarang, seterusnya kita perlu mencari X. So, image Q terletak pada titik tersebut. Untuk mencari X, kita lompat ataupun langkah sebanyak 1, 2, 3. Bermaksud X adalah 3 karena dia lompat sebanyak 3 kali. Lompat ataupun langkah sebanyak 3 kali. Memandangkan dia ke kanan bermaksud positif. So, kita boleh tulis X sama dengan 3. Oke, kita tahu bahwa bentuk translasi adalah X, Y. Oke, apabila kita dapat sudah maklumat, kita just perlu masukkan sahaja. Oke, X tadi kita tahu 3, Y negatif 6. So, bermaksud ini adalah translasi bagi titik Q, bagi image titik Q dan titik P. Ini adalah jawaban bagi translasi tersebut. 3 negatif 6.